Muktamiri dan Muktamirat dipersilakan untuk duduk. Indah kesuma di tengah pekan, dipetik nyonya ke Pulau Melaka. Kehadiran semua kami alukan dengan bismillah, majlis dibuka. Al-Fatihah. Yang berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Ahli Parlimen Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Rizwan Osman, Pengurusi Majlis Syura Kebangsaan. Yang berbahagia Tuan Haji Ahmad Azam Abdul Rahman, Presiden Wadah Pencerdasan Umat Malaysia. Yang dihormati Saudara Muhammad Faisal Abdul Aziz, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia. Yang berusaha Saudara Ahmad Farhan bin Rosli, Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia. Yang dihormati Tuan Jufitri bin Johar, Presiden Majlis Belia Malaysia. Yang berusaha Saudara Ahmad Firdaus bin Hadzi, Pengarah Majlis Pimpinan Agung Tahunan PKPIM kali ke-59. Yang dialu-alukan Ahli Jawatan Kuasa Kerja PKPIM Pusat, Jawatan Kuasa Muktamar, Barisan Pimpinan Badan Gabungan Negeri, Kampus dan Cawangan, rakan-rakan agensi, Div-Div Kehormat, Honorable Guest, tuan-tuan, puan-puan, seterusnya Muktamiri dan Muktamirat yang dirahmati Allah. Selamat datang ke Majlis Pimpinan Agung Tahunan PKPIM kali ke-59. Hadirin dan hadirat sekalian, untuk makluman, Majlis Pimpinan Agung Tahunan PKPIM pada tahun ini telah pun menginjak kali ke-59 pelaksanaannya. Medan muhasabah yang juga salah satu rukun jemaah ini diadakan saban tahun untuk menjadi titik nilai bagi tempoh kepimpinan PKPIM agar dijadikan contoh dan menambah baik kepimpinan jemaah di seluruh negara. Pada tahun ini, MPAT dilaksanakan dengan penuh kesederhanaan. Syabas dan tahniah diucapkan kepada seluruh delegasi Badan Gabungan Negeri, Kampus dan Cawangan yang terlibat secara maya dalam MPAT pada tahun ini. Bunga melati indah memikat, dibawa gadis cantik disemat. Kehadrat ilahi doa dipanjat, semoga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis pada hari ini, marilah kita menadahkan tangan dan mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Ahmad Al-Ilham bin Abdul Munif. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahim, sesungguhnya kami pada pagi ini ingin merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai.
Sesungguhnya kami berhimpun di sini bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami terhadap perjuangan kami dalam jalan dakwah ini. Maka kau permudahkanlah perjalanan majlis ini, Ya Allah. Ya Alim wa Ya Khabir, jadikanlah kami, Ya Allah, dari kalangan hamba-hambamu yang taat dan bersyukur. Jauhilah kami, Ya Allah, dari melanggari perintahmu. Berkatilah pertemuan kami, berkatilah jua usaha-usaha kami. Ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami idea, pandangan dan keputusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim di kalangan kami, padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memartabatkan agamamu, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rabbal Alamin, perbaikilah segala kesilapan kami, jernihkanlah hubungan antara kami, lembutkanlah hati-hati kami dan tunjukkanlah kami jalan yang membawa keharmonian dalam menyelesaikan isu yang timbul di antara kami. Kami berkumpul, Ya Allah, pada muktamar kali ini hanya untuk meraih keredaan-Mu. Kuatkanlah hati kami agar kami tetap teguh kekal di atas jalan dakwah ini. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yattaba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ja'al khaira a'marina akhiruhu wa khaira a'malina khawatimuhu wa khaira ayyamina yawma alqaka fih. Allahumma ghafir lana zunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan doa itu tadi, Majlis Pimpinan Agung Tahunan PKPIM kali ke-59 akan terus dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, sebelum agenda pada hari ini diteruskan, majlis akan memberi laluan kepada bacaan potongan ayat suci Al-Quran daripada Ustaz Ahmad Al-Atif bin Ahmad Subki yang akan mengalunkan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Isra ayat 5 hingga surah Al-Isra dari ayat 9 hingga 15. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Hadirin sekalian, alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Isra ayat 9 hingga 15 itu tadi menerangkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penguasa dan Allah jugalah yang memberikan petunjuk kepada hamba-Nya. Nescaya segala amalan ini akan dihitung di hari perhitungan kelak. Semoga kita sentiasa dalam perlindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, kini majlis mempersilakan Saudara Ahmad Firdaus bin Hazi, Pengarah Majlis Pimpinan Agung Tahunan PKPIM kali ke-59 untuk memberikan ucapan aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Ahli Parlimen Malaysia,
Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Rizwan Osman, Pengerusi Majlis Syura Kebangsaan. Yang berbahagia Tuan Haji Ahmad Azam bin Abdul Rahman, Presiden Wadah Pencerdasan Umat. Yang dihormati Saudara Muhammad Faisal bin Abdul Aziz, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia. Yang berusaha Saudara Ahmad Farhan bin Rosli, Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPM. Yang dihormati Saudara Julfitri bin Johar, Presiden Majlis Belia Malaysia. Staf Ahli Jawatankuasa Kerja PKPM Pusat, Badan Gabungan Negeri, kampus dan juga cawangan, Ahli Jawatankuasa Muktamar, Div-Div Kehormat, Honorable Guest, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, muktamirin dan muktamirat sekalian. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita panjatkan kesyukuran, setinggi kesyukuran kehadrat ilahi atas kurniaan yang diberikan olehnya ke atas kita untuk mengizinkan kita melangsungkan agenda tahunan gerakan ini. Medan muhasabah dan juga hari raya buat seluruh ahli PKPM, yakni Majlis Perhimpunan Agung Tahunan kali ke-59 PKPM. Dan menuju ke 6 dekad PKPM pada tahun 2021. Selawat dan salam juga ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW atas risalah yang dibawa oleh baginda buat seluruh umat manusia yang dapat kita nikmati dan juga kecapi pada masa ini. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka sama-samalah kita menzahirkan kegembiraan, rasa syukur kita kerana terus diberi nikmat, kekuatan dan peluang untuk berada pada medan perjuangan ini. Perhargaan juga saya rakamkan kepada seluruh ahli Jawatankuasa Kerja Pusat PKPM dan juga Jawatankuasa Muktamar yang bertungkul lumus untuk melaksanakan dan menjayakan Perhimpunan Agung kita pada tahun ini. Muktamirin dan muktamirat sekalian, pada tahun ini dalam zaman yang cukup mencabar, khususnya era di mana kita dunia dilanda dan diuji dengan wabak pandemik, diuji dengan krisis ekonomi, ditambah pula dengan krisis politik dan juga krisis sosial. Bahkan tahun 2020 yang pernah kita idamkan sebagai tahun yang makmur buat seluruh Malaysia dan juga berkemajuan untuk negara kita. Namun, kuasa Allah itu tiada tolak bandingnya. Negara kita tidak terkecuali daripada diuji oleh Allah SWT oleh makhluk yang cukup halus, iaitu virus yang bernama COVID-19. Iaitu satu makhluk yang telah mengubah norma kehidupan seluruh umat manusia dan tidak terkecuali buat seluruh mahasiswa di seluruh dunia, khususnya di Malaysia yang cukup terkesan dampak wabak pandemik ini. Namun segala ujian ini pastinya tidak lain dan tidak bukan untuk mengangkat darjat kita dan martabat sebagai seorang hamba yang bertakwa. Justru bagaimana kita sebagai ahli gerakan mampu dan boleh berperanan. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kita berhimpun pada hari ini dalam muktamar ini dan juga dalam gerakan ini yang cukup kita cintai untuk kita bermuhasabah dan merefleksi kembali lagi bagi mengenal pasti kekurangan serta merumuskan misi islah dan tajdid yang boleh dilakukan di samping menyusun atur semula struktur dan perancangan gerakan ini untuk masa hadapan. Dan berdasarkan ini kita laksanakan dalam kondisi norma baharu Majlis Perhimpunan Agung Tahunan kali ke-59 dengan kaedah pelaksanaan baharu iaitu kaedah hybrid. MPAT pada tahun ini juga disertai oleh sahabat-sahabat kita serantau Asia Tenggara, terutama daripada Indonesia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada tahun ini, tahun 2021 menandakan ulang tahun ke-60 penubuhan PKPM bermula daripada 31 Mac 1961 sehingga 31 Mac 2021. 60 tahun ini bukan satu tempoh yang singkat, malah sejarah PKPM di tanah air dalam kancah gerakan mahasiswa turut dan ternyata menghadirkan pelbagai sumbangan. Mencorak politik tanah air, menggerak mahasiswa di segenap pelosok
dan mencetak para tokoh yang berwibawa. Justru kewujudan PKPM pada tahun ini yang sudah 6 dekad di arena dakwah seharusnya menjadikan aktivis PKPM matang dan lebih bertanggungjawab serta berpengalaman dalam mendepani isu-isu kritikal yang melingkari umat kita. Oleh yang demikian, tradisi keilmuan dan keintelektualan haruslah didokongi dengan bersungguh-sungguh oleh seluruh warga bagi memastikan gerak kerja dakwah ini berjalan dengan lancar dan benar-benar bermakna. Muktamirin dan muktamirat sekalian, setelah ini muktamar akan diteruskan dengan kita hayati ucapan dasar yang akan dibentang oleh Presiden PKPM dan seterusnya ucap tama perasmian yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu yang pernah juga menjawab sebagai Presiden PKPM yang ke-7. Akhirul kalam, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Dia memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dalam menjalankan muktamar kita pada kali ini. Semoga perhimpunan tahunan peringkat kebahasaan ini mendapat keredaan Allah dan keberkatan daripadanya, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup biar berjasa. Terima kasih diucapkan kepada pengarah MPAT kali ke-59, Saudara Ahmad Firdaus bin Hazir atas ucapan itu tadi. Hadirin sekalian, rekayasa perjuangan generasi Bitara penggerak zaman. Kini, marilah sama-sama kita menghayati ucapan dasar yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Farhan bin Rosli, Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, sempena Majlis Pimpinan Agung Tahunan PKPIM kali ke-59. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Profesor Dr. Ridwan Osman, Pengerusi Majlis Syura Kebangsaan. Yang dihormati Saudara Muhammad Fazril Muhammad Saleh, Pengerusi Majlis Kebangsaan Pelajar Islam KPI. Yang berbahagia Tuan Haji Ahmad Azam bin Abdul Rahman, Presiden Wadah Pencerdasan Umat Malaysia, Wadah. Yang dikasihi Saudara Muhammad Faisal bin Abdul Aziz, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM. Yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ahli Parlimen Malaysia. Yang dimuliakan tetamu-tamu kehormat, Ahli Majlis Syura Kebangsaan, Ahli Majlis Kebangsaan Pelajar Islam, sahabat-sahabat seperjuangan, staf ahli Tawakuasa Kerja PKPM peringkat pusat, Badan Gabungan Negeri, kampus dan cawangan, para petugas dan penggerak Majlis Perhimpunan Agung Tahunan MPAT PKPM kali ke-59, seluruh kaum kerabat besar pendukung jamaah Wadah ABIM PKPIM, muktamirin muktamirat sekalian, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita sembahkan setinggi-tinggi kesyukuran dengan nikmat dan izinnya dapat disempurnakan Majlis Perhimpunan Agung Tahunan PKPIM kali ke-59. Setinggi penghargaan kami ucapkan kepada seluruh penggerak atas komitmen dan kerja keras menyelenggara MPAT kali ini. Dalam tradisi PKPIM, muktamar bukan hanya rutin tahunan, tetapi adalah medan penting untuk kita bermuhasabah khitah perjuangan, meneliti strategi harakah dan mempertahankan tradisi amal Islami dalam memperteguh peranan kita sebagai gerakan islah dan tajdid. Semoga ruang pertemuan ini dikurniakan limpahan keberkatan dan dipayungi kerahmatan sebagai bekalan bagi menyempurnakan amanah khilafatullah fil alam. Namun dengan penuh keinsafan, wajar untuk kita berasa resah dan gelisah bahawa masih banyak ruang yang harus dipertingkat dalam mempersada kembali PKPIM sebagai gerakan yang berwibawa, disegani dan dihormati. 6 dekad, 1 tekad. I have a great respect for the past. If you don't know where you are come from, you don't know where you are going. I have respect for the past
but I am a person of the moment. I'm here and I do my best to be completely centered at the place I am at. Then I go forward to the next phases. Penyair Amerika Syarikat Maya Angelou. 31 Mac 1961 menjadi saksi lahirnya sebuah cita-cita sederhana, menggerakkan sebuah pertubuhan menjaga kebajikan Islam di tanah Melayu. Tahun ini, seluruh keluarga besar Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM akan memperingati ulang tahun ke-60 pertubuhannya. Sejarah adalah khazanah umat. Kita sewajarnya meneliti sebentar narasi masa lalu sebelum menyoroti masa depan. Sudah pasti, sebahagian besar daripada kita hadir dalam majlis bersejarah Himpunan 6 Dekad PKPIM yang berlangsung pada 22 Februari 2020. Tidak ada yang lebih membahagiakan buat kita semua generasi pewaris perjuangan yang dihidangkan pengisahan sejarah perjuangan PKPIM oleh dua orang tokoh generasi 60-an di samping menjalin semula tautan ukhuwah bersama hampir 1,000 orang alumni PKPIM. PKPIM tidak datang daripada kerajaan maupun mana-mana organisasi. PKPIM terbit daripada rintihan rakyat kebanyakan, cetusan hati nurani para pemuda yang berhimpun dalam seminar pelajar Islam Semelaya pada 4 September 1960 dengan mengangkat resolusi keperluan satu persatuan kebangsaan bagi menyatupadukan pelajar-pelajar Islam di Persekutuan Tanah Melayu dan perlunya Persekutuan Tanah Melayu mengadakan sebuah institusi pengajian tinggi bagi memenuhi pengajian Islam di negara ini. Ini sekaligus menafikan dakwaan pengkhianat sejarah. Kononnya PKPIM diwujudkan oleh organisasi kepartian tertentu. Sebaliknya jelas, PKPIM ditubuhkan oleh mahasiswa, dipimpin oleh mahasiswa dan perjuangan kita adalah untuk mahasiswa dan umat sejagat. Dengan inti idealisme kepemudaan yang murni sebagaimana digambarkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Kahfi ayat 13 ke 14, iaitu pemuda yang beriman dan diberikan petunjuk ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Mencecah 6 dekad di persada umat, PKPIM sudah meninggalkan deretan sumbangan dan dalam pembangunan negara bangsa. Paling tidak, kredibiliti PKPIM sebagai watak penting dalam sejarah kebangkitan Islam di Malaysia diakui sendiri oleh John N. Foster, sarjana daripada Australian National University, pengkaji sejarah gerakan dakwah di Malaysia, yang menyimpulkan, without this group, ABIM and its ally in PKPIM in particular, few voices will be raised about the continuing hardship endorsed by many in rural area or against restriction on political freedom and the problem of corruption. Seterusnya, Foster mengemukakan 7 elemen penting yang menjadi faktor penguat kekuatan PKPIM sehingga kehadiran PKPIM dirasai dalam konteks kebangkitan Islam di Malaysia. Yang pertama, prihatin memberi respon terhadap kegagalan pemerintah menangani masalah kemunduran orang Melayu, memperjuangkan kedudukan dan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, keprihatinan terhadap isu antarabangsa, penzahiran sikap melalui kenyataan media, pengajuan seminar, penulisan dan aksi demonstrasi, turun keluar bandar bagi memahami denyut nadi dan masalah masyarakat desa, mengembangkan pemikiran Islami yang diilhamkan oleh cendekiawan umat seperti Syed Qut Hasan Al-Banna dan Abu Ala Al-Maududi, serta keyakinan bahawa masalah ekonomi orang Melayu adalah masalah ekonomi utama yang dihadapi oleh negara. Dr. Razak Idris secara khusus telah mengupas peranan penting yang dimainkan PKPIM dalam aspek tajdid hampir 60 tahun penubuhannya dengan penelitian kepada 4 bidang utama. Tajdid watani, tajdid pendidikan, tajdid generasi dan tajdid hadari. Landasan pemikiran tajdid PKPIM banyak dipengaruhi melalui kepelbagaian bahan bacaan yang membugar semangat tasamuh dan lapang dada di samping membuka horizon pemikiran para aktivis.
Kunci penting dalam kemampuan PKPM menjayakan proses tajdid ini ialah kekuatan interpretasi konsep belajar bersama dalam halaqah usrah kepada penzahiran aksi dan bakti. Kami percaya kompas baru perjuangan tajdid reformasi islahi PKPM harus beradaptasi dengan perubahan tanpa meminggirkan tradisi intelektual. Elemen ini harus diadun dengan rencah semasa seperti aspek maqasid syar'iyyah, 5 tunjang pendidikan UNESCO, rukun negara, 7 matlamat pembangunan mapan SDG yang merangkumi dimensi sosial, people, alam, planet, kesejahteraan ekonomi, economic prosperity, kerapatan, partnership dan karamah insaniyah. Nyala rasa perjuangan kita sentiasa didasari dengan keberanian, keilmuan, idealisme yang terikat padanya, hati nurani yang suci, mendambakan masa depan Ibu Pertiwi yang lebih baik. Justru kita lakarkan ucapan dasar kali ini atas tema rekayasa perjuangan generasi Bitara penggerak zaman sebagai tekad, impian dan harapan dalam memeta haluan perjuangan PKPM menuju Desawarsa Baharu. Hikmah pandemik, hikmah dunia pasca pandemik. Untuk kita umat manusia, permulaan dekad 2030 adalah suatu pengalaman yang menginsafkan. Pengalaman ini dilatari dengan deretan krisis yang melanda peradaban manusia. Dengan kata lain, umat manusia bakal berdepan risiko disebabkan kerosakan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa jua yang menimpa kamu dari sesuatu kesusahan dan bala bencana, maka ia adalah disebabkan apa yang kamu lakukan dari perbuatan yang salah dan berdosa. Dan dalam pada itu Allah memaafkan sebahagian besar dari dosa-dosa kamu. Penjajaran dunia baru. The world is bigger than 5. Dalam ucapan ikonik di Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ke-69, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengkritik kegagalan Majlis Keselamatan PBB dalam menangani isu-isu hak asasi, perubahan iklim dan konflik bersenjata di seluruh dunia. Secara lantang beliau berkata, "I would like to emphasize that the world is bigger than 5." Penegasan ini hadir di saat kritikal ketika dunia sedang teraba-raba mencari kunci baru ke arah kestabilan antarabangsa. Ledakan globalisasi telah serba sedikit meruntuhkan hegemoni lama antara 5 adik kuasa dunia yang memonopoli percaturan kuasa ke atas negara-negara kecil. COVID-19 telah menjadi bom atom kepada 5 negara besar ini yang berhempas pulas menyelamatkan penduduk masing-masing. Membelah Pasifik, Jacinda Ardern, Angela Merkel, Martin Faxon, Tsai Ing-wen menjadi persona baru global. Ketinggian empati, kebergantungan kepada sains, teknologi serta pakar-pakar kesihatan, polisi yang efisien berserta komunikasi efektif menjadi latar kepada keberhasilan mereka menangani krisis. Dalam situasi berkaitan, Bhutan telah menemui keseimbangan yang hampir sempurna dalam konteks bangunan negara. Kebahagiaan nasional kasar GNH adalah lebih utama daripada keluaran dalam negara kasar GDP. Raja Bhutan pada 2015 telah membangunkan aspek pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip falsafah Buddha dan pembangunan holistik yang meletakkan fungsi utamanya memelihara fungsi utamanya memelihara alam sekitar, menekankan peranan kebahagiaan dan kesejahteraan kolektif dalam kehidupan rakyat sebagai indikator pembangunan. Perkara ini pasti sangat terkait dengan seruan Anwar Ibrahim dalam gelombang kebangkitan Asia yang secara yakin menyatakan Nahdah Asia itu harus berlandaskan kepada agama dan tradisi yang kukuh serta dipandu dengan prinsip etika dan akhlak. Dunia Islam sebuah pengharapan. Perseteruan kuasa besar juga meninggalkan dampak besar kepada masyarakat Islam global. Negara-negara Islam dipecahkan kepada beberapa fraksi hingga pembantaian dan kekecaman ke atas saudara seakidah seakan-akan dihalalkan. Tidak malukah kita
mengutuk dan mengkritik kekejangan Israel saat ada dalam kalangan beberapa negara Arab telah menormalkan hubungan dengan Israel. Hakikatnya, normalisasi hubungan dengan Israel ini adalah tidak normal. There is nothing normal about this normalization. Tiada tanda-tanda usaha damai menyelesaikan konflik berpanjangan Israel-Palestin yang kekal, hanya kerakusan kuasa pemimpin-pemimpin dunia Arab demi menjaga kepentingan Amerika Israel di rantau barat. Sementara gejolak Islamofobia dan krisis kemanusiaan terus memuncak. Masyarakat Islam Rohingya, Uyghur dan Syria terus ditekan oleh penguasa mengakibatkan krisis pelarian bertambah teruk. Di India, masyarakat Islam dipersalahkan sebagai penyebab utama wabak COVID-19. Kekurangan sistem kesihatan juga menyebabkan penduduk Kashmir tiada upaya untuk menangani penularan pandemik COVID-19. Hasan al-Banna, ideolog gerakan Islam, telah mengingatkan keperluan generasi muda Islam untuk menjadi penggerak penting dalam mencorak masa depan umat. Beliau dengan yakin mengungkapkan, andai diumpamakan Islam seperti sebuah bangunan usang yang hampir roboh, maka aku akan menjalan ke seluruh pelosok tempat bagi mencari jiwa-jiwa muda. Aku tak ingin mengutip dengan ramainya bilangan mereka, tetapi aku inginkan hati-hati yang ikhlas untuk membantu bersama aku membina kembali bangunan usang itu menjadi bangunan yang tersergam indah. Oleh yang demikian, penting buat kita pemuda-pemuda Islam untuk memahami persoalan semasa. Persoalan senario masa depan umat telah disinggung Dr. Zulkifli Hasan yang menampilkan 3 senario utama yang bakal dihadapi gerakan Islam pasca pandemik. Senario pertama digambarkan gerakan Islam tidak berubah, masih terperangkap dalam perdebatan sempit menyanahkan orang lain atas situasi yang berlaku. Senario kedua diungkapkan dalam keadaan yang lebih buruk dengan gerakan Islam akan menuju kepada ancaman kediktaturan eksklusif dan tertutup serta berhadapan dengan kegawatan ekonomi yang meruncingkan. Senario ketiga adalah senario yang kita inginkan, di mana umat Islam lebih progresif dan bijak beradaptasi dengan lenggok bahasa zaman yang menampilkan gerakan Islam sebagai social movement serta mengakam rimbun dalam masyarakat. Inilah wajah yang kita inginkan, wajah yang segar dan berkemajuan. Malaysia tidak terkecuali daripada dilanda musibah. Saat ini, terkait mauduk ini mengingatkan kita pada peringatan Darren Echemolog dan James A. Robertson dalam bukunya Why Nation Fail, The Origin of Power, Prosperity and Poverty, bahawa institusi politik dan institusi ekonomi mempengaruhi produktiviti negara. Saat ini negara kita diuji dengan ketidakstabilan negara disebabkan kerakusan kuasa dan perebutan pengaruh yang tidak berkesudahan. Keabsahan kerajaan terus dipersoalkan dalam situasi pemegang kuasa menggunakan scheme of things untuk terus berkuasa. Terbaru, laporan Indeks Persepsi Rasuah CPI yang dikeluarkan pada 28 Januari 2021 mencatatkan kedudukan Malaysia bagi tahun 2020 jatuh ke kedudukan 57 berbanding kedudukan 51 dengan skor 51% berbanding skor 53% pada 2019. Sudut lain, akibat rasuah, orang lain tertindas. Akibat rasuah, jenayah-jenayah lain berluasa. Akibat rasuah, negara boleh diceroboh. Akibat rasuah, negara boleh tumbang. Barangkali sesuai untuk dipetik bahana rasuah kepada rakyat sebagaimana disinggung Prof. Syed Hussein Alatas dalam buku Rasuah, Sifat, Sebab dan Fungsi yang menyatakan apabila sistem rasuah menjangkiti birokrasi, sikap cuai akan timbul yang dilindungi oleh sikap pilih kasih dan pengaruh-pengaruh yang lain menciptakan masalah lain yang tidak terhitung banyaknya dengan akibat-akibat yang serius pada rakyat. Sudut lain, di economics menjangkakan keseluruhan politik akan terus menjadi persoalan besar yang menghantui Malaysia. Ketidaktentuan politik akan memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi yang telah diragut oleh pandemik COVID-19. Untuk terus mengharungi senario ekonomi kini, akademik bukan lagi menjadi penanda aras kelayakan para graduat, tetapi kemahiran hands-on yang khusus terhadap suatu bidang.
Majikan lebih cenderung memilih pekerja yang mempunyai nilai tambah dalam kemahiran vocational, terutama melibatkan IT dan pendigitalan selari dengan revolusi industri 4.0. Persoalan pendidikan cukup pasti memprihatinkan. Kaedah pendidikan telah berubah 360 darjah dengan penggunaan secara optimum aplikasi atas dalam talian seperti Zoom, Google Classroom, Google Meet dan Microsoft Teams. Hal ini sejajar dengan lonjakan Pelan Pendidikan Bangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025, pendidikan tinggi yang memfokuskan kepada pembelajaran dalam talian tahap global melalui Massive Open Online Courses. Namun cabaran terbesar adalah jaringan internet yang belum baik serta persiapan para pensyarah dan mahasiswa untuk melakukan penyesuaian sistem baharu berasaskan pembelajaran digital. Yang dimimbangi adalah melebarnya jurang akses pendidikan dan kebolehsampaian ilmu kerana kekangan jaringan internet yang terhad. Murid-murid dan pelajar sekolah juga terkesan dalam keadaan normal baharu proses pembelajaran dan pengajaran dari rumah, PDPR. Walaupun PDPR tidak terhad pada pembelajaran dalam talian, para pelajar masih berdepan dengan masalah besar menyesuaikan diri dengan kaedah baharu ini. Kesenjangan digital yang dihadapi sudah pasti menjadi cabaran besar buat sistem pendidikan bagi memastikan kesan besar lost generation tidak berlaku. Sementara statistik kajian kesihatan dan mobiliti kebangsaan menunjukkan hampir 500,000 penduduk ataupun 2.3% rakyat di negara ini yang berusia 16 tahun ke atas mengalami masalah kemurungan akibat dampak pandemik tersebut. Kajian yang sama juga mendedahkan 400,000 kanak-kanak mengalami masalah kesihatan mental. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di sebalik pas-pulas COVID-19, wajar kita mengingati pesanan Ayahanda Ahmad Azam Abdul Rahman, Presiden Wadah, yang mengingatkan kita untuk sentiasa optimis dengan masa hadapan. Dan wajar juga kita sebagai anak muda membawa dimensi positif pandemik COVID-19, mengambil inspirasi daripada tulisan Walter Scheller dalam bukunya The Great Leveler yang menyatakan 4 tonggak yang dapat mengurangkan ketidaksamarataan, iaitu peperangan, revolusi, kegagalan negara dan pandemik. Di sebalik kesan positif, di sebalik kesan negatif pandemik COVID-19, Scheller telah membawa wacana segar. Pandemik telah membuka ruang kepada manusia menyeimbangkan ketidaksamaan, reduce inequality dalam struktur masyarakat. Pak Hamka menyatakan peluang yang besar itu datang dengan tiba-tiba. Datang tidak tentu masa. Datang di saat kita kesempitan dan kesusahan. Nilailah peluang itu dengan bijaksana. Rebutlah peluang yang besar itu, kerana peluang yang besar itu boleh berlalu dengan tiba-tiba. Dalam konteks PKPIM sebagai gerakan mahasiswa tidak menuntut kita untuk bersedia dan beradaptasi dengan perubahan. Jika tidak, PKPIM akan ditelan zaman dan ditinggalkan arus perubahan. Detik ini adalah kesempatan terbaik bagi PKPIM melakukan anjakan kemajuan. Kita yakin dan percaya di sebalik kesulitan pastinya ada kemudahan. Di sebalik musibah munculnya hikmah. PKPIM menggariskan kesinambungan 5 agenda utama yang kita harus perjuangkan dengan jayanya dalam ruang perubahan yang lebih mencabar pasca pandemik ini. Yang pertama, collective and human-based leadership. Cabaran abad ke-21 mendesak kepada anjakan paradigma dalam konsep kepimpinan yang berbeza dari soal pengarahan dan kawalan rigid. Solusi kepada cabaran ekonomi, perubahan iklim, penuaan populasi dunia, krisis kompetensi generasi, shortage of talent dan kepesertaan digitalisasi mendambakan kepimpinan yang lebih anjal dan versatile. Corak kepimpinan abad 21 memerlukan generasi kepimpinan yang baharu, yang berdaya tahan, berani, fleksibel, empati, kesediaan berkolaborasi dan menghargai partisipasi kolektif. PKPIM di setiap peringkat perlu bersifat watak ramah dan mudah didekati sesuai dengan kapasiti sebagai pemimpinan belia dan mahasiswa. Kita bukan pemimpin elit. Pelibatan kita harus mendasar dan membumi.
budaya kepimpinan kita harus bersifat kekeluargaan yang tererat kukuh dan terikat kuat atas kepercayaan. Aktivisme digital berbeza dengan wabak penyakit lain. COVID-19 telah membawa dunia ke ranah digital secara tidak langsung mempercepatkan revolusi industri 4.0. PKPM harus melakukan digitalisasi gerakan, termasuklah memperhebat penggunaan platform dalam talian dalam menjabarkan dakwah. Aktivisme digital adalah wasilah baru dalam dakwah. Future oriented. Sebagai bukti komitmen PKPM dalam agenda masa hadapan, marilah kita sama-sama mengangkat agenda futuristik sebagai orientasi ke-10 PKPM. Futuristik mengikut Kamus Dewan edisi keempat membawa makna, idea yang mengarah ke masa depan. Suruh kerja lapangan, pelatihan dan susun atur organisasi haruslah tidak hanya melihat implikasi kini dan muhasabah sejarah, tapi seni masa hadapan harus dijadikan indikator baharu. Kebitaraan utama PKPM sejak dari awal penubuhan adalah keluasan jaringan di peringkat antarabangsa. Jaringan PKPM tidak wajar dihadkan tertumpu kepada kelompok intelektual Muslim dan organisasi Islam semata, namun harus berani untuk berinteraksi dengan gerakan maupun pemikir dari pelbagai latar. PKPM beriltizam mengangkat agenda SDG 2030 sebagai manifestasi tekad besar bagi memastikan kelestarian dan keseimbangan masyarakat sejagat dapat direalisasikan. Dengan memahami SDG, PKPM mampu mendekatkan jurang PKPM dengan gerakan lain di samping memastikan setiap agenda yang diatur harus menjurus ke arah kelestarian global. Rekayasa PKPM dekad baharu, keislaman, kemalaysiaan dan kemahasiswaan. There are a lot of other vain student organisation, but most important to mention specifically for PKPM, it is also religious activism which has also cultural and academic background. Prof. Meredith L. Lewis 2020. Sesungguhnya telah jelas kepada kita tentang misi yang terbeban ke atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang terbaik, khairah ummah yang diutuskan buat sekalian manusia. Kita dipertanggungjawabkan untuk menyeru ke arah kebaikan dan menghalang kemungkaran. Kita juga disuruh untuk beriman serta menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada orang-orang beriman dengan tawaran yang dijamin keuntungan, iaitu bebas dari azab yang pedih, keampunan daripada Yang Maha Esa, kurniaan syurga yang luar biasa dan bantuan Allah dalam mencapai kemenangan. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surah As-Saff ayat 6 ayat ke-11. Dalam konteks kenegaraan, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi lewat falsafah kebangsaan Melayu menyatakan, kita hendak dirikan negara kebangsaan Melayu di atas dasar kebangsaan menurut keadilan dan kemanusiaan yang luas. Semua berhak dan adil, bukan sekali-kali kebangsaan yang sempit, sejauh-jauhnya dari berbau perkauman dan perasaan yang kolot dan kuno. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi juga menekankan kebangsaan Melayu bukannya berasaskan darah keturunan sebagai syarat perjuangan dan keanggotaan. Sebaliknya, tiap-tiap daripada apa-apa puak ataupun bangsa boleh yang telah putus atau tidak memutuskan pertalian dan perhubungannya dengan kebangsaan Melayu, lalu menumpukan taat setia dan memenuhi syarat-syarat kehendak kebangsaan Melayu, maka seseorang itu jadilah berkebangsaan Melayu menurut istilah politik. Ini merupakan sebahagian daripada banyak pemikiran Dr. Burhanuddin Al-Hilmi dalam usaha menjelaskan secara sistematik pemikiran-pemikiran falsafah dan idealisme dalam konteks nasional. Falsafah kebangsaan Melayu ini jika diperhalusi dengan baik dan diterap sedari awal kemerdekaan, seterusnya pasti senario multibudaya hari ini berbeza. Sekurang-kurangnya kefahaman kebangsaan sebagai warga Malaysia itu jelas bahawa menjunjung perlembagaan persekutuan, maka seseorang itu adalah sebahagian daripada warga negara.
Malangnya, idea ini ditarah kerakusan politik, tamak, serakah, rakus dan boros, khianat dan curang, ganas dan brutal. Pada zaman aturan edan tak gila, tak merasa. Kerengkekan idealisme Malaysia adalah pertembungan menjadi budaya. Manakala berkongsi dan menyokong menjadi asing. Dipersetujui bahawa penyuburan idealisme Malaysia tidak berjaya. Tahun 2020 di Amerika Syarikat membuktikan perjuangan perpaduan kaum, seradikal tradisi Amerika pun belum mampu menjamin penyatuan bangsa yang sempurna. Lihatlah analisis kepada sikap rakyat Amerika Syarikat yang bertembung hebat mengenai pemakaian pelitup muka sebagai usaha membasmi COVID-19. Namun begitu, sikap kepemimpinan Presiden Joe Biden yang menyambung optimisme yang dikibarkan semenjak kepimpinan Presiden Barack Obama wajar menjadi rujukan kita dalam meneruskan usaha kita di Malaysia. Dalam ucapan akad sumpah Presiden Biden mengulangi keyakinan dan idealisme demokrasi Amerika Syarikat. We have learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed. Malaysia amat terkenal dengan kepelbagaian kaum dan agama. Sejarah pembentukan negara telah membuktikan kita mampu tinggal di bawah naungan langit yang sama biarpun latar belakang kehidupan yang berbeza. Tahun lalu kita sambut 50 tahun rukun negara yang menjadi tiang penyatuan seluruh rakyat dalam menjalani kehidupan aman dan tenteram. Perlembagaan persekutuan seharusnya menjadi panduan utama dalam hal pentadbiran di samping menjamin kebebasan asasi rakyat. Tidak wajar perlembagaan ini maupun undang-undang dijadikan alat untuk mencapai agenda yang mampu menggugat kestabilan dan ketenteraman sejajar dengan prinsip rukun negara yang ketiga dan keempat, keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Identiti nasional meliputi dimensi penting yang terkandung dalam rukun negara. Nilai-nilai dalam rukun negara bukanlah sekadar untuk tahu, namun perlu dihayati oleh semua pihak. Kepelbagaian kaum dan agama dan budaya di Malaysia menuntut masyarakat Malaysia tanpa mengira generasi awal dan muda tidak boleh berpura-pura tentang identiti nasional. Namun perlu sama-sama diperkasa dan dihayati. Datuk Dr. Siddiq Fazil mengingatkan, kita tidak perlu memaksa orang masuk Melayu. Tidak perlu memaksa siapa-siapa menukar jati dirinya. Jadi orang Cina boleh meneruskan gaya hidup dan kecinaannya. Orang India boleh meneruskan gaya hidup dan budaya keindiaannya. Dan begitu juga Melayu. Namun kita mesti disatukan dengan bingkai kesatuan yang berasaskan shared values and commitment. Nilai-nilai dan komitmen yang dikongsikan bersama-sama. Sidang muktamirat sekalian, generasi Bitara penggerak zaman. Dekat lalu telah memperlihatkan kemunduran gerakan mahasiswa. Tanpa apologetik, kita harus berani menyatakan mahasiswa kini umpama kehilangan arah tuju, dibius dengan gerhana kebisuan dan disuntik dengan jarum ketakutan. Mungkin sesuai itu kita singkapi pendirian Hasan Karim yang merumuskan faktor kemunduran mahasiswa atas 5 masalah utama. Masalah perkauman, tidak cukup pengalaman, kekurangan perhubungan dengan rakyat, perjuangan yang bergantung kepada isu dan kekurangan sokongan para intelektual. Sudah tiba masanya pemimpin dan aktivis mahasiswa meretrospeksi dan membaharui orientasi gerakan mahasiswa. Perubahan dinamik dengan bijak mengadaptasi peranan gerakan mahasiswa diperlukan bagi memastikan idealisme gerakan anak muda mahasiswa terus tampil gagah berpencak di kancah masyarakat. Idea memfalsafahkan kembali gerakan mahasiswa penting agar hala tuju dan ciri asas gerakan dapat diperkukuh. Atas binaan ini, PKPM yakin bahawa yang diperlukan oleh umat ialah aktualisasi mahasiswa Bitara. Mahasiswa yang lengkap dengan 4 lingkung kebitaraan, idealisme, intelektualisme, aktivisme dan spiritualisme. Mahasiswa yang teguh wawasannya, mahasiswa yang tercerah melalui disiplin keilmuan yang tulen dan lurus. Keupayaan ini kemudian yang dicerahkan ke dataran masyarakat. Selata mungkin dan seluruh gerak fikirnya dipandu dengan kekuatan spiritual yang ampuh. Mahasiswa Bitara bukan orang tua dalam jasad orang muda.
Mahasiswa Bitara mengekalkan naluri dan sifat keanak-anakan mereka, berseronok dengan rakan sebaya, gairah dengan sikap ingin mencuba dan ingin tahu, mengikuti perkembangan hiburan dan teknologi, serta melakukan kesilapan keanak-anakan dari semasa ke masa. Mahasiswa Bitara tidak menganggap dirinya Bitara. Sebaliknya, kebitaraannya itu hanya terpakai dan diiktiraf apabila ia bergerak dalam jamaah. Kolektifnya mahasiswa Bitara itu kerana faham bahawa kekurangan individu yang menjadi penghalang bagi memenuhi visi kebitaraan hanya boleh ditampung dengan kebersamaan rakan-rakan mahasiswa Bitara yang lain. Mahasiswa Bitara mempunyai idealisme, tetapi mereka bukan idealis. Mahasiswa Bitara merayakan intelektualisme, tapi mereka bukan intelijensia kaku. Mereka menghidupkan aktivisme. Mereka bukan sukarelawan main-mainan atau paksa-paksaan. Mereka bernafas dengan kesedaran spiritualism, tetapi mereka bukan penganut sufisme melampau yang hanya memberatkan tuntutan bersejadah, namun tidak pula memenuhi tuntutan menjelajah. Manifesto Gerakan 2020-2030. Editor The Economic Tom Standish menyatakan angka 21 sangat dekat dengan nasib yang baik, risiko dan kebijakan menangani perubahan. Dunia pada 2021 bukan sahaja memerlukan vaksin COVID-19, tetapi memerlukan penawar kepada keseluruhan politik, pengangguran, perubahan iklim dan perpaduan. Permulaan dekad 2020-2030 adalah titik perubahan terbaik untuk kita retrospeksi serta merangka agenda dalam tempoh 10 tahun mendatang. 2021 adalah tahun besar buat jamaah Wadah ABIM PKPIM secara keseluruhannya. Kematangan usia di pentas dakwah sejajar dengan usia 60 tahun PKPIM, 50 tahun ABIM, 15 tahun Wadah. Di sebaliknya, usia panjang ini dilatari dengan pelbagai pencapaian dan medan tribulasi yang mencabar. Dengan kekuatan dan keikhlasan kadar-kadar PKPM yang menjalar dari lembah Arau hingga pedalaman Ranau dan Baklalan. Sesungguhnya kita punya potensi dalam merealisasikan watak PKPM sebagai pembangun bangsa dan pemangkin perubahan. Justru kami usulkan 6 manifesto utama sebagai bukti keseriusan dan penuh pengharapan untuk digerakkan secara kolektif sepanjang dekad ini. Manifesto 1, kebitaraan, kepimpinan dan keorganisasian. Sepanjang tempoh kepimpinan kali ini, PKPM meletakkan fokus untuk kembali memposisikan gerakan ini sebagai gerakan yang lebih segar, terbuka, seterusnya mengakar merimbun dalam masyarakat. Alhamdulillah, PKPM telah memiliki sekretariat baru di Taman Cemerlang yang lebih kondusif yang sedang giat difungsikan sebagai pusat kegiatan pelajar Islam Malaysia, PKPM. Menangani pertemuan idea, PKPM bangunkan siswapress.com sebagai platform buat seluruh mahasiswa Malaysia melontarkan pandangan. Pengukuhan akar umbi dilakukan dengan penuh teliti serta melakukan proses peraturan Badan Gabungan Negeri dan kampus untuk bergerak secara lebih aktif. Alhamdulillah, penubuhan cawangan baharu PKPM di Kelantan, Kedah dan Sabah telah diselesaikan dalam sesi kepimpinan kali ini. Maka manakala Terengganu dan Perlis bakal menyusul. Oleh itu diusulkan pendekatan berikut untuk digerakkan secara bersama. BJN dan kampus tidak boleh bergerak secara bersendirian dan terasing. Secara bersama rakan-rakan akar umbi harus bersiap untuk berkongsi platform dan kekuatan kapasiti bagi memastikan kebangkitan dan perubahan secara bersama tanpa melebarkan jarak kekuatan antara negeri dan kampus. PKPM harus memperkukuh kekuatan akar umbi bagi memastikan agenda mengangkat berimbun dapat direalisasikan. Disasarkan menjelang 2030, kita harus sama-sama beristizam memastikan PKPM mempunyai kekuatan akar umbi usrah di seluruh 222 kawasan parlimen dan 30 buah kampus bergerak secara aktif. PKPM wajar memperkukuh kembali identiti sebagai sebuah pertubuhan bersifat gabungan di peringkat kebangsaan. Seterusnya, sebagaimana termaktub dalam fasa 522 Perlembagaan PKPM menjadi iltizam bersama bagi menambah anggota baharu dalam keluarga besar PKPM. PKPM serius bersama institusi kepimpinan Bitara bagi menggerakkan agenda akademik kepimpinan Bitara sebagai projek pelatihan pimpinan pelapis perjuangan, sekolah idealisme perjuangan.
PKPM harus mencari jalan terbaik mengukuhkan keuangan, pendanaan, ekonomi organisasi di samping menambah aset-aset kekal seperti kenderaan, tanah, pejabat demi memastikan kelicinan pentadbiran. Dalam masa sama, PKPM harus bersedia untuk membantu menampung kegiatan Badan Gabungan Negeri dan kampus dalam aspek pendanaan. PKPM wajar menggerakkan pelan pemulihan koperasi PKPM sebagai ruang menjana pendapatan PKPM menuju ke arah organisasi yang mempunyai keupayaan keuangan mandiri. Manifesto kedua, kebiteraan dakwah, tarbiyah, pendidikan dan intelektual. Mengakar kukuh daripada tradisi ilmu, PKPM harus terus memperhebat wacana keilmuan di setiap peringkat. Beriman dengan kepercayaan perjuangan kepemudaan tidak sekadar dengan semangat semata-mata. Setiap butir perjuangan harus dipasakkan dengan benteng ilmu yang mendalam. Di peringkat PKPM, usrah merupakan ruang pemupukan budaya ilmu yang tulen, iaitu ahli didedahkan dengan pelbagai karya kritikal. Sebagai rujukan usrah, di samping keterikatan langsung dengan budaya membaca dan memahami Al-Quran. PKPM harus menjadi pemain utama dalam merealisasi dekad membaca kebangsaan dengan menjadikan gerakan pembacaan dan budaya ilmu sebagai agenda utama. Oleh itu, PKPM akan mengambil serius bagi memperhebatnya nama bibliofilia sebagai wacana buku di seluruh negara. Di samping mengaktifkan semula kelab pemikir PKPM sebagai platform menggiatkan kegiatan keilmuan dan gerakan PKPM. PKPM harus memanfaatkan Nadwah Ilmuwan ABIM dan International Institute of Islamic Thought (IIT) sebagai ruang untuk merapatkan jurang antara mahasiswa dan ilmuwan. PKPM harus menggalakkan dan menyediakan lebih ramai kadar-kadar untuk menyambung pengajian ke peringkat sarjana dan doktor falsafah bagi memastikan keberlangsungan para murabbi di kampus. PKPM juga harus bersedia mempergiat latihan berorientasikan future studies sebagai kebitaraan baharu gerakan. Manifesto 3, kaderisasi, regenerasi al-ehwal belia dan sukan. Di kesempatan kali ini, seluruh warga PKPM menzahirkan ucapan tahniah kepada Perkepis Sarawak atas pengiktirafan sebagai Johan Anugerah Pertubuhan Belia Sarawak 2019. Tidak lupa penarafan PEPIM dan PEPIN sebagai organisasi bertaraf 3 bintang oleh Pendakta Pertubuhan Belia pada 2019. Turut dibanggakan pencapaian aktivis-aktivis kita seperti Dayang Maisarah di Sarawak dan saudara Akil Iqbal yang dianugerahkan sebagai sebahagian daripada penerima anugerah Perdana Belia Negara kategori individu dan wanita di peringkat negeri masing-masing. Semoga cerita kejayaan ini mampu membakar semangat aktivis PKPM seluruh negara untuk terus berjasa kepada umat. Sebagai anggota Majlis Belia Malaysia MBM, PKPM committed dan bersedia menggerakkan agenda meremajakan kepimpinan di samping memperkasa pertubuhan belia di peringkat akar umbi. Dalam masa sama, sangat signifikan PKPM bergerak secara aktif membantu proses kaderisasi seramai mungkin belia untuk terlibat secara langsung dalam pertubuhan belia. Dan usaha pendidikan anti rasuah dalam kalangan generasi muda harus digerakkan. PKPM menyokong penuh inisiatif Sinar Harian Rasuah Booster dengan ikhtiar menggiatkan kempen Sejuta Malaysia Tolak Rasuah melalui inisiatif Ikrar Benci Rasuah SPRF. Manifesto 4, Pembangunan Mahasiswa, Alam Sekitar dan Kebaktian. Pada saat ini, situasi genting COVID-19 telah membuka ruang buat aktivis PKPM tampil ke hadapan sebagai membantu dan mempertahankan kebajikan mahasiswa. Berkat usaha sama PKPM beserta KBS, MBM, KKM dan MKN, PKPM bersama BJN dan kampus telah menggerakkan misi PKPM Prihatin bersama BJN dan kampus untuk membantu mahasiswa yang terkandas dalam universiti dan di sekitar rumah sewa. Alhamdulillah, hampir 7,000 mahasiswa daripada 60 institusi pendidikan telah menerima sumbangan PKPM. Justru, platform PKPM Prihatin akan mainkan peranan sebagai pasukan utama PKPM bagi menggerakkan agenda kesukarelawanan. PKPM juga harus mengaktifkan semula kempen gerakan kempen kesedaran ijtimai JKKI. Program JKKI harus berfokus
iaitu satu BJN harus fokus pada satu sungai, satu masjid, satu community, di samping memanfaatkan ruang digital sebagai dan media sosial sebagai pendekatan baharu JKKI. Mana mungkin kita dapat berkegiatan dalam keadaan planet yang kita diami ini terus merana. Sebagai komitmen awal, budaya paperless, zero plastik dan green campus project wajar digerakkan seluruh kader PKPM bagi merealisasikan setiap PKPM bersifat mesra alam. Setiap program PKPM bersifat mesra alam. Without fear and favor, PKPM bersama rakan-rakan gerakan mahasiswa dan pertubuhan masyarakat madani yang lain harus terus memainkan peranan sebagai kumpulan pendesak dan juru bicara rakyat, terutama dalam isu kemiskinan, kebumiputeraan, kesejahteraan rakyat Malaysia, UMNO dan generasi muda mahasiswa khususnya. Pembangunan Sri Kandi dan kesihatan mental. Pembangunan potensi dan bakat hewi harus diperkukuh andai PKPM serius dalam usaha menjayakan agenda pembaharuan. Perjuangan PKPM tidak pernah meminggirkan peranan mahasiswi sebagai aktor penting zaman, terutama perjuangan pemakaian tudung di Universiti Malaya. Bukan mengeluh sebab heavy. Antarabahasaan, perpaduan dan jaringan masyarakat madani. Pandemik COVID-19 tidak pernah mengekang para aktivis PKPM untuk terus kreatif dan inovatif dalam berkegiatan. Untuk rekod, sepanjang 2020 sebanyak 336 program dalam talian telah dilaksanakan di seluruh negara. PKPM seharusnya memanfaatkan platform kemanusiaan jamaah Global Peace Mission Malaysia dalam menangani isu kemanusiaan global dan advokasi masyarakat antarabangsa. PKPM harus menjadi pelindung kepada keluhuran perlembagaan dan rukun negara. Agenda kesedaraan kewarganegaraan dan pendidikan kebelambangan dalam generasi muda harus digiatkan. Menuju satu abad legasi generasi. Pengalaman yang panjang telah membuka peluang kepada generasi penerus untuk menjelajahi dunia pemikiran dan penulisan secara lebih bebas dan terbuka. Tambahan pula, berhadapan dengan realiti baru yang tidak pernah diduga dan dihadapi sepanjang usia yang panjang. Cabaran mengemudi dan gerakan dan seluruh teman-teman mahasiswa dalam zaman Perintah Malaysia Baharu, revolusi industri yang baharu dan zaman keilmuan yang baharu, daripada age of knowledge kepada age of wisdom sangat mengujakan. PKPM hari ini adalah gerakan kemahasiswaan yang bernuasakan harakah Islamiah, bercitrakan kemalaysiaan yang punya tradisi, nilai, kekuatan yang tersendiri. Tidak molek kiranya. Sebuah gerakan yang besar, punya jaringan yang luas dan khazanah sejarah yang unggul untuk ikut dibandingkan dengan organisasi lain. Gerak kerja dan cara tindak PKPM harus ditentukan dengan budaya dan tradisi gerakan tanpa mengikut organisasi lain. Our generation and our movement possess our own benchmark. The approaches on how we lead will be determined by the unique way of us. Khatimah, fastabiqul khairat. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Suratul Fusilat ayat ke-30. Buya Hamka ketika menafsirkan ayat ini menghuraikan makna istiqamah sebagai tegak, lurus dengan pendirian. Tidak bergeser, tidak berganjak, tidak dicondongkan ke kiri dan tidak dimundurkan ke belakang ataupun dimajukan ke hadapan dengan erti keluar dari tempat tegak berdiri itu. 60 tahun bukan waktu yang singkat kawan-kawan. Tetapi masih belum cukup untuk kita terus berjasa pada umat. Tidak cukup untuk membina idealisme dan nilai perjuangan. Bermula titik ini, marilah kita menyemarakkan sambutan 6 dekad PKPM. Marilah kita bersama menjayakan agenda kita PKPM dan terima kasih PKPM sebagai refleksi kesatuan hati nurani dan penghargaan kepada gerakan perjuangan yang kita cintai ini. We will never walk alone along this journey. Sesungguhnya yang memperkuatkan perjuangan ini adalah kerana wujudnya hati-hati yang ikhlas
dan jiwa yang tidak mengeluh serta istiqamah dalam perjuangan. Inilah bekalan terbaik buat kita. Secara bersama, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPM akan terus melangkah dengan penuh yakin demi masa depan umat yang lebih baik. Selamat bermuktamar. Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I am asking you to believe not in my ability to create change, but in yours. Barack Obama. Wallahu alam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Terus berjuang. Terus istiqamah. Terus berjasa. Hidup biar berjasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Presiden PKPIM Saudara Ahmad Farhan bin Rosli atas bacaan ucapan dasar itu tadi. Majlis juga mengucapkan syabas dan tahniah kepada seluruh saf kepimpinan PKPIM Pusat 2019-2020 atas penyediaan ucapan dasar itu tadi. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian, berlayar pahlawan jauh berkelana di sauh bahtera di tengah lautan. Tiada ucapan, tiada sempurna. Ucapan Tuan kami persilakan. Majlis dengan ini berbesar hati mempersilakan yang berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Ahli Parlimen Malaysia, untuk menyampaikan ucap tamu beliau sekaligus menyempurnakan perasmian Majlis Pimpinan Agung Tahunan PKPIM kali ke-59. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Anda Farhan Rosli dan pimpinan PKPIM, pimpinan Wadah, Abim dan semua yang hadir. Saya berpeluang mendengar dan dari satu sudut menghadam ucapan atau pidato Presiden PKPIM, dan saya anggap pidato penting menyeluruh, terus mempertahankan adilisme, jejak ke bumi, berakar ke budaya dan rakyat, dan di samping itu dapat juga menghimbau keadaan semasa dan terus memahami tuntutan atau zeitgeist zaman, termasuk soal permasalahan COVID-19 dan juga soal teknologi, perubahan IT dan sebagainya. Jadi saya ucap tahniah kerana ini memberikan satu bentuk pimpinan yang kita perlukan. Memang banyak dibicarakan tentang masyarakat muda, tetapi umumnya muda atau lama atau baru, dengan pelbagai sudut pandangan, kita tak boleh nafikan bahawa sekarang ini keadaan di negara dan di kebanyakan dunia Islam itu terpuruknya bangsa, merosot. Keterpurukan itu kerana kesedaran yang tidak meluas, adilisme yang terhakis, dan pengurusan tata kelola dan pimpinan yang tidak dapat
menyampaikan, mengemudi negara secara teratur, termasuk dengan kekeliruan, kebajatan dan rasuah yang begitu menjadi alamat yang agak sistemik. Ya. Jadi benar seperti mana saudara Farhan sebut, kempen untuk menyedarkan belum cukup. Peraturan dan undang-undang yang tegas dan keras belum cukup. Ya. Dan tindakan juga diperlukan, tetapi akhirnya ia juga bergantung kepada sikap dan pendirian pimpinan. Dan ini yang melelah dan melesukan. Jadi saya mulakan dengan terpuruk bangsa, di antaranya di kupas tadi, tetapi kerana tidak ada kesedaran, tumpul idealisme, dan ini terjangkit seluruh masyarakat, ya. Sehinggalah di kalangan muda, ya. Dan di antara lain kerana apa yang disebut sebagai kegalauan pemikiran, galau, keliru pemikiran yang tidak jelas apa yang kita inginkan dan tuntut. Muhammad Iqbal dalam Zabur Ayam menyebut, sekiranya ini dibiarkan menjadi suatu budaya, ia akan membangkitkan jiwa hamba. Kalau Hussein Alatas yang dirujuk tadi, itu dia sebut captive mind, pemikiran yang terjajah ataupun terperangkap dengan satu pola pemikiran yang ditentukan oleh orang asing, orang luar. Iqbal menyebut membangkitkan jiwa hamba dan perhambaan. Kata dia, perhambaan itu membunuh sanubari manusia. Perhambaan menyiksa batin dengan bebanan. Perhambaan menjadikan anak muda lemah laksana sang tua. Perhambaan menghakis kejantanan singa di rimba. Jadi yang kita gagaskan, dan saya percaya yang saudara lakukan dalam PKPIM adalah untuk melawan arus yang menjadikan kita ini hamba. Dan ini bukan saja dalam bidang politik, juga dalam ekonomi. Pernah saya sentuh dulu tentang kupasan ekonom Samir Amin yang menyebut bahawa bantuan itu pun termasuk dalam COVID-19 ini bukan untuk memerdekakan, tapi mengekalkan rakyat dengan jiwa hamba supaya ada dependency syndrome, sindrom ketergantungan. Maknanya senantiasa dapat bantuan dan senantiasa bergantung kepada yang membantu, kerajaan ataupun wakil rakyat, sesiapa, supaya dia tidak rasa dia tidak merdeka, dan oleh demikian akan senantiasa kekalkan jiwa hamba mereka. Jadi sudah tugasnya besar. Tetapi semua orang bicara tentang reform. Banyak kelompok-kelompok anak muda yang bangkitkan jiwa baru ini. Tetapi bedanya dengan pengalaman saudara dalam PKPIM apa? Berakar kepada bumi yang nyata. Meniupkan kesedaran baru tentang nafas Islam sebagai jati diri keyakinan kita. Itu bedanya. Dan menunjukkan kepedulian terhadap rakyat. Bukan lingkaran kita sebenarnya meneruskan budaya elit. Elit culture dan pemikiran yang tercabut dari akar dan tradisi rakyat. Saya lihat perkembangan ini ada. Di bandar, di kalangan orang-orang yang berada, ada kecenderungan ini. Bicara mereka itu hanya yang di lingkungan elit. Kemiskinan yang parah, kesenjangan yang membengkak, tidak menyentuh perasaan mereka. Kalau dibicarakan, sekadarnya sahaja. Slogan dan omongan kosong.
Tetapi apabila diberikan sedikit kuasa, dan ini pengalaman kita dalam Pakatan Harapan juga, ya, dia tidak terlepas kadang-kadang dalam dari segi ini. Ya. Kita bicara tentang menyerang nafsu serakah, tamak haloba, ya, dan manis ungkapan-ungkapan yang sudah Mak Farhan sebut itu ditambah lagi, ya. Tapi cukup sekali itu, ya. Tetapi sebab itulah maka perlu kita terus dengan agenda islah ini, ya, kerana ini yang menandakan kita itu bukan sekadar mau berbeza dengan kelompok elite culture atau clique, elite clique, ruling elite clique, tetapi bila kita bertuntut perubahan, bukan sekadar mengganti penguasa, tetapi mengganti sistem yang lebih adil. Ernest Gellner, bila bicara soal Muslim Society, menyebut tentang arus ke barat dan moden yang menolak paksi agama. Dan di kalangan yang membawa perubahan itu, ada dua jurusan yang jelas. Pertama, yang bicara modernity, seperti mana yang diutarakan di Turki oleh Mustafa Kemal, yang digelar Atatürk, dan satu lagi, reform islah yang ada akar asas Islam. Ya. Dan kita termasuk daripada satu pandangan yang mau moden, yang ambil sikap yang lebih terbuka, tetapi tidak mau terpisah dari akar budaya ini. Dan ini berterusan, saudara. Saya merujuk pada satu kupasan filsuf yang sangat popular dan berpengaruh di barat, ya, Peter Singer. Dan dalam buku baru dia, Ethics in the Real World, ada, ya, Ethics in the Real World, ya, itu mewakili pandangan yang menyeluruh, yang berpengaruh untuk mengenepikan asas agama dari moral atau semangat perubahan. Apa kata dia dalam Ethics in the Real World? It is our own nature, not God, that is the source of our morality. Ya. Bila sebut morality, tidak ada akar pada agama. Itu dibahaskan, dia ditolak sebenarnya, tapi bukan di bidang ini. Mungkin lalu kita buat satu seminar pemikiran KPIM untuk membicarakan soal morality yang dianggap relatif ini. Ya. Menurutnya lagi, changing moral landscape not from religion, but from careful reflection on humanity. Tak salah. Refleksi yang teliti, menelurusi permasalahan masyarakat dan kemanusiaan, itu tidak ada salah. Tetapi untuk menafikan sama sekali soal keyakinan agama, ini yang mengakibatkan apa yang diulas oleh Bapak Muhammad Nasir Indonesia sebagai permissiveness. Apa ni permissiveness dari segi moral? Maknanya dia mengalah, dia condong, dia tidak lagi tegap seperti mana tegapnya Kaabah yang tidak berubah dari zaman ke zaman, yang itu. Tetapi permissiveness dari segi moral ini kerana kita berubah ikut aliran. Apa yang baik atau pada satu ketika tidak semestinya sekarang. Ya. Ini juga pernah dikupas oleh Toshihiko Izutsu, ya. God and Man in the Quran, di mana dia sebut tentang keistimewaan Islam yang membawa suatu landasan moral yang tetap. Ya. Dan inilah hubungan kita seperti mana dibuat oleh saudara dan juga saudara Faisal, Presiden Habib, yang aktif dalam meneruskan lingkaran kerjasama kita dengan badan-badan dan persatuan-persatuan lain, Hindu, Buddha, Kristian,
Kerana ini kenyataan kita dan kebijaksanaan kita menyampaikan pandangan kita kepada mereka dan mendengar lebih prihatin terhadap apa yang mereka suarakan dan yang kita anggap gelisah. Jadi itu yang saya nak tekankan yang pertama, iaitu keperluan kita menggilap semula kesedaran kefahaman ini. Ya. Dan saya sebut tadi yang Peter Singer sebab saya sudah lihat dia ada fobia. Toleran seperti kita sekalipun ada bila sebut saja tentang pandangan agama atau budaya Melayu, itu ada fobia menentang sama sekali. Terus maknanya faham perkauman yang sempit ini yang dikupas oleh Burhanuddin Al-Hilmi itu tidak semestinya di kalangan masyarakat Melayu sahaja. Bila saya kupas buku Tommy Thomas baru ini, ada yang menegur, dia kata Anwar cuba nak pertahankan pemerintah atau sikap yang pro Melayu dan diskriminasi terhadap orang lain. Ada kelemahan-kelemahan yang kita sanggah. Ucapan Abim saya tahun 79 telah mengkritik keras dasar ekonomi baru kerana lebih tertumpu untuk memperkaya satu kelompok dan meminggirkan yang majoriti. Dan keduanya, membicara soal keadilan yang terbatas pada kaum. Jadi bukan semestinya kita apologetik untuk mempertahankan pendirian kita, tetapi yang nyata ialah kalau benar kita menangkis faham perkauman ataupun moral yang bobrok dan rasuah, dia tidak terkait kepada kaum. Tetapi dalam masyarakat keseluruhannya mesti ada kesediaan orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Iban, Kadazan dan lain-lain untuk merubah sikap. Dan ini tidak mudah. Orang boleh bicara dia ini multiracial, dia ini fair, dia ini lebih liberal dan sophisticated. Tapi kalau dia menulis, secara tidak langsung sentimen kaum itu masih menyelubungi pemikirannya. Dan ini memerlukan suatu kemerdekaan daripada jiwa dan diperhambakan dengan sikap perkauman tadi. Saya nak rumuskan kerana ini saya tahu ini sekadar pengantar. Saya nak rumuskan dari karya baru Anne Applebaum, Twilight of Democracy. Ini bagus. MCO ni dulu ada hikmah duduk dalam penjara, banyak baca. Tapi sekarang ini MCO ini tak boleh keluar banyak, jadi kita membaca. Jadi Twilight of Democracy ini pengarang menukil pandangan novelis Ignazio Silone dalam majalah Dissent 1955. Kupasan Anne Applebaum ini baru lagi, saya fikir kalau tak salah saya 2016 gitu. Yang Twilight of Democracy. Tapi kata dia Ignazio Silone ini yang pernah saya ungkapkan sebelum ini, saya kata pemerintah bertukar dan silih berganti, rasuah menular terus. Menarik. Kata novelis ini, political regimes come and go, but bad habits remain. Kezaliman. Baik ada kuasa saja, yang liberal ni, yang cakap soal kebebasan dan hak rakyat dan sama-sama dulu Pakatan Harapan. Kita mesti ada undang-undang baru untuk menangkap dan menahan orang-orang yang mengkritik Perdana Menteri. Pandangan yang paling, saya tak mahu kasar lah, tapi maknanya rendah akal budi. Orang yang bicara soal kebebasan
sebagai pembangkang, sebaik ada kuasa, bad habits remain. Ya. Sebab itu saya katakan dalam tradisi dan budaya usrah sudah latihan itu membakar semangat. Ada yang bicara soal muda, gerakan orang-orang kalangan muda. Tetapi idealism itu tidak ada. Yang adanya hanya itu memperkuat budaya kecil mereka, ya, tentang hak rakyat di bawah itu, ya, tidak dipedulikan. Jadi ini maknanya nihilism, ya, iaitu penyakit jiwa yang menekan dan menyebabkan kita tidak sanggup menerima kenyataan. A disease of the spirit. Walaupun Ignazio ni dia berakhir dengan nada yang kecewa. Political regimes, seperti mana orang kata, ini sama saja. Anak muda, masa di mahasiswa, menolak rasuah. Bila jadi pejabat awam, diberi rasuah. Mula-mula tak terima. Bila jumlah itu kian besar, dia mulai menerima. Saya masih ingat lagi, pegawai BPR ketika itu beri penceramah semasa saya di Universiti Melaya. Dan dia beri, sebab kita masa itu menolak rasuah. Ini tahun 69-70. Ya. Anak-anak muda marah. Ini kerana negara merdeka setelah satu dekad, satu dasawarsa, tetapi rakyat masih miskin, tidak ada kebebasan, dan rasuah mulai menular. Pegawai itu bagi pidato, katakan puji semangat anak-anak mahasiswa, tetapi beritahu tentang pengalaman beliau. Masa mahasiswa, tolak rasuah. Kemudian jadi penolong pegawai daerah. Diberi RM500, menolak keras. Diberi RM1,000, menolak perlahan. Diberi RM2,000, disebut dalam envelope, Pak. Jadi dia beri peringatan kepada kita dan saya rasa masih relevan sehingga sekarang. Sebab itu kata Ignazio Silone ini, itu kenyataannya. Dia defeatist, kecewa. That's how it has always been. That's how it will always be. Kalau kita tanya kepada masyarakat, Allah, sama saja. Belum ada kuasa, kita tuntut perubahan. Sudah ada kuasa, kita melahap apa yang ada. Sama ada kita ini dari parti sekular atau parti Islam, sama ada kita pakai songkok atau berjanggut atau berserban, hasilnya sama. Oleh yang demikian, cabaran utama anak-anak muda ini dalam PKPIM sudah harus terus dengan semangat dan kejujuran. Apa dia? Pertama, untuk menangkis ini kegalauan pemikiran yang sudah merosot, supaya membebaskan bangsa dari keadaan yang terpuruk sekarang. Jadi kalau kita boleh bebaskan daripada keadaan terpuruk dan pemikiran keliru, keadaan merosot dan pemikiran galau keliru. Ini tujuan besar kita. Maknanya mesti terpancar dari kekuatan yakin kita, dengan akidah kita, dengan akhlak kita, dengan syakhsiah kita, dengan hikmah kita menyampaikan dengan sebaiknya. Ini cabaran utama kita dan saya percaya insya-Allah dengan tradisinya, dengan keupayaan saudari menerjah ke alam baru dengan cara dan kaedah baru dan mengikut kehendak dan tuntutan zaman, saya yakin insya-Allah PKPIM akan dapat terus
meneliti dengan bijaksana, mengemudi persatuan dan gerakan, malah membangkitkan suatu kesedaran baru di kalangan generasi muda. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan segala sukacitanya merasmikan Perhimpunan Agung Tahunan kali ke-59 PKPIM Hidup Biar Berjasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM kini melangkah ke dasawasa ke-6 sejak penubuhannya pada 1961 dengan tekad jana generasi Rabbani demi membina tamat ummah. PKPIM tandang dengan pelbagai asasan pencapaian dalam menjaga tugas besar memelopori awal kesedaran Islam dalam kalangan anak muda dan mahasiswa. Sepanjang usianya, PKPIM telah melahirkan sekian banyak intelektual, pemimpin politik, aktivis sosial, birokrat, teknokrat, tidak kurang juga pendidik bangsa. Dalam menangani kerencaman dan ketidaktentuan dunia, PKPIM beriltizam menjadikan PKPIM sebagai gerakan pelajar unggul dalam arena kebaktian di samping menjadikan budaya ilmu sebagai tunjang gerakan. PKPIM komited dalam menjadikan misi aktualisasi mahasiswa Pitara. Mahasiswa yang lengkap dengan 4 lingkung kebitaraan: idealisme, intelektualisme, aktivisme, dan spiritualisme. Sesungguhnya, setiap tindakan dan pendirian PKPIM sentiasa dipandu falsafah gerakan yang terangkum dalam 7 budaya gerakan, 9 orientasi dan 4 lingkung kebitaraan. Sebagai bukti komitmen PKPIM dalam agenda masa hadapan, PKPIM mengangkat agenda futuristik sebagai orientasi ke-10 PKPIM dengan harapan setiap kegiatan PKPIM sentiasa mengarah ke masa hadapan. Maka, sempena Majlis Perhimpunan Agung Tahunan PKPIM ke-59, laman web siswapress.com dilancarkan sebagai platform buat seluruh mahasiswa melontarkan pandangan berkenaan isu semasa dan mengikuti perkembangan pergerakan PKPIM. Sempena sambutan 60 tahun PKPIM, logo sambutan 6 dekad dilancarkan sebagai simbol kesatuan hati nurani, kekitaan, kekeluargaan, kebersamaan dan penghargaan seluruh generasi awal dan pendahulu gerakan. PKPIM adalah gerakan kemahasiswaan yang bernuasakan harakah Islamiah, bercitrakan kemalaysiaan yang mempunyai tradisi, nilai dan kekuatan yang tersendiri. Menuju 1 abad, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia terus berjasa. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim atas kesudian menyampaikan ucap tama dan merasmikan Majlis Perhimpunan Agung Tahunan PKPIM kali ke-59 sebentar tadi. Untuk makluman mutamirin dan mutamirat sekalian, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim juga merupakan antara tampuk kepimpinan terawal PKPIM yang pernah menyandang jawatan Presiden PKPIM yang ke-7. Hadirin dan hadirat sekalian, dengan berakhirnya video montaj pelancaran sebentar tadi, kini kita sudah menghampiri ke penghujung majlis. Untuk itu, dipersilakan ke semua hadirin dan hadirat untuk sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu rasmi PKPIM Hidup Biar Berjasa.
Maka dengan ini tamatlah sudah acara perasmian Majlis Pimpinan Agung Tahunan PKPIM kali ke-59. Majlis pada hari ini akan ditangguhkan bagi memberi laluan kepada sidang muktamar. Baiklah, kita tangguhkan sesi pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Perhatian untuk mutamirin dan mutamirat, kita akan berehat seketika dan akan berjumpa pada jam 11.20 pagi. Maafkan saya, 11.30 pagi. Dan pastikan semua